Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pemain catur. Kita bertemu lagi di YouTube channel Taming Sari Chess Management bersama saya Coach Silahuddin. Dan kali ini saya ingin kongsikan dengan anda satu permainan yang dimainkan di Intel World Chess Express Challenge pada tahun 1994 di antara Grandmaster Vladimir Kramnik menentang Grandmaster Garry Kasparov. Seperti yang kita ketahui, ramai yang kenal akan Garry Kasparov. Garry Kasparov merupakan seorang pemain catur dan Grandmaster catur daripada Rusia. Dan beliau juga pernah memegang gelaran pemain catur ataupun juara catur dunia selama 255 bulan sepanjang keriernya sebagai seorang pemain catur. Mari kita saksikan game antara Vladimir Kramnik menentang Garry Kasparov. Di sini putih memulakan permainan dengan D4 dan Kasparov membalas dengan naik F6, C4, G6, naik C3 dan Bishop G7. Ramai yang kenal ataupun mungkin ramai yang tahu Garry Kasparov juga agak suka ataupun gemar bermain King's Indian Defence. E4, D6, naik F3 dan di sini hitam castling king side. Bishop E2, E5, D5 dan di sini A5 dimainkan oleh hitam. Tujuan A5 dimainkan adalah untuk membawa knight ke A6 sekaligus pergi ke B4 ataupun B5 menyerang pawn di E4 dan di sini knight hitam adalah agak aktif. Bishop G5 dan di sini putih melakukan sedikit serangan dengan pin, menyerang kuda dan menyerang queen hitam. H6 menghalau bishop. Bishop H4, knight A6 dan putih castling king side. Bishop D7 dengan tujuan untuk membenarkan bishop lebih aktif dan juga membawa rook di A8 supaya menjadi aktif. Knight D2, naik C5 dan apabila B3 dimainkan, Garry Kasparov ataupun Grandmaster Garry Kasparov mengejutkan pihak lawannya Grandmaster Vladimir Kramnik dan juga mengejutkan seluruh dunia apabila melakukan satu gerakan yang tidak dijangka. Korang boleh pause atau stop video ni dan cuba cari apakah gerakan yang dimainkan oleh juara catur nombor 1 dunia ini. Baiklah, tahniah pada korang yang berjaya. Di sini kita boleh lihat bishop pin menyerang kuda dan juga menyerang queen dan sudah pasti kuda tidak boleh digerakkan. Dan G5 harus dimainkan apabila bishop G3 barulah kuda boleh digerakkan. Dan di sini Garry Kasparov memilih knight makan pawn di E4 dengan sacrifice queen-nya. Membenarkan bishop makan queen. Bishop makan queen, knight makan knight, fork menyerang queen dan menyerang bishop. Queen E1 bagi menjaga bishop. Rook makan bishop, rook C1, knight makan pawn, rook A1 dan knight B4 dengan tujuan untuk pergi ke C2 dan fork menyerang queen dan juga rook. Bishop D1 bagi menghalang knight ke C2. Baiklah, di sini Garry Kasparov sanggup untuk melakukan exchange queen hanya untuk mendapat kelebihan satu pieces sahaja, di mana putih mempunyai 5 pieces dan hitam mempunyai advantage 1 pieces saja. Kebiasaannya pertukaran queen dengan pieces hanyalah dilakukan apabila 2 pieces untuk 1 queen ataupun 3 pieces untuk 1 queen dan lebih. Namun di sini Garry Kasparov memilih untuk sacrifice queen untuk 1 pieces sahaja. Pawn E4 dimainkan mengaktifkan bishop menyerang rook. Rook B1, rook E8, queen E3, F5 dimainkan dan H4 untuk merosakkan struktur pawn apabila menolak ke H5. Baiklah, ini apa yang menarik mengenai pawn ke F5. Pawn ke F5 adalah untuk membawa rook ke F8, rook E1 sekaligus menolak pawn ke F4 dan mengancam queen.
walaupun hitam kehilangan satu queen hanya untuk satu pieces saja, namun positional adalah milik hitam. Ini kerana kesemua pieces hitam, knight, bishop, rook adalah aktif berbanding pieces putih di mana queen tidak aktif, knight tidak aktif, rook tidak develop, rook tidak boleh digerakkan ke A1, kita ada bishop, B2 kita ada bishop dan rook juga tidak aktif dan queen juga tidak aktif serta bishop juga tidak aktif. Semua pieces putih adalah tidak aktif. Rook F8, pawn G3 bagi menghalang pawn F4 dimainkan. Rook E8, king G2, knight D3 dengan tujuan untuk pawn ke F4 dan apabila pawn makan, knight boleh makan ataupun knight boleh pergi ke petak E5 sekaligus pergi ke petak G4 menyerang queen. Terlalu banyak taktik ataupun counter attack yang boleh dimainkan oleh hitam. Rook G1 dan di sini bermulalah serangan oleh hitam dengan pawn ke F4 menyerang queen dan sudah pasti pawn terpaksa makan pawn. Sekiranya queen ke E2, hitam boleh memainkan pawn ke F3 check, menyerang king, menyerang queen dan sudah pasti knight terpaksa makan pawn dan putih kehilangan satu lagi pieces. Dan sekiranya queen ke E1, knight boleh makan queen. Jadi pawn makan pawn, rook makan pawn, pawn H5 untuk merosakkan struktur pawn di G6 dan simple move adalah G5 bagi menjaga rook. Rook F1, rook H4. Di sini tujuan rook H4 dimainkan adalah untuk membawa bishop ke H3 check, menyerang king dan juga menyerang rook. Rook H1, rook F4 semula, rook F1 semula dan di sini hitam memilih untuk rook F8. Satu taktik yang menarik daripada Garry Kasparov, double attack menyerang pawn di F2 diikuti dengan check menyerang king dan menyerang knight, juga membenarkan rook di F8 turut aktif dan bishop boleh pergi ke E8 menyerang struktur pawn yang agak lemah di H5, knight juga aktif boleh pergi ke E5 dan seterusnya pergi ke G4 menyerang queen dan bantu kedua-dua rook menyerang pawn di F2. Amat menarik ya, saya pun teruja melihat strategi yang dimainkan oleh pemain catur nombor 1 dunia ini, Grandmaster Garry Kasparov. Kita teruskan permainan dengan F3 oleh putih bagi merosakkan struktur pawn di E4, rook H4 semula dan tujuannya adalah sama, membenarkan bishop ke H3 diikuti dengan check menyerang king dan juga menyerang rook. Dan ini lebih memburukkan lagi keadaan apabila queen tidak dapat menjaga pawn ataupun petak di H3 kerana dihalang oleh pawn di F3. Pawn makan pawn, knight F4 check, king ke G1 dan sudah pasti rook tak boleh makan knight kerana seandainya rook makan knight, rook makan rook dan bishop E5 dan juga threaten yang cantik dengan rook H2 check menyerang king adalah satu ancaman yang agak berbahaya pada putih. Jadi apabila knight F4 check, king G1, knight D3 mengaktifkan lagi knight, E5 sacrifice pawn yang dilakukan oleh putih untuk membenarkan knight pergi ke petak E4. Knight makan pawn dan di sini rook C1. Kita boleh lihat putih tak tahu apa yang ingin dimainkan akibat daripada pieces yang tidak aktif walaupun putih mempunyai advantage satu queen. Rook H3 menyerang queen dan ingin membawa rook ke G3 diikuti dengan check menyerang king. Knight F3 dan dekat sini korang boleh pause atau stop video ni dan cuba cari gerakan terbaik yang boleh dimainkan oleh hitam. Baiklah, tanya pada korang yang berjaya. Di sini rook menyerang queen dan knight menjadi pertahanan supaya rook tak boleh menyerang queen. Jadi gerakannya adalah pawn ke G4 sekaligus menyerang knight dan membuka diagonal untuk rook menyerang queen. Dan di sini putih memilih untuk memberi semula queen dengan knight makan knight, rook makan rook, knight makan bishop, knight H3 check, king G2 bagi menjaga rook. Sekiranya king ke H2 ataupun king ke H1, kita ada rook makan rook check. Rook makan rook, king makan rook dan apabila G3 dimainkan, king G2, knight F4 check dan pada gerakan yang ke-39, Grandmaster Vladimir Kramnik yang memainkan putih memilih
untuk resign. Ini kerana hitam mempunyai force mat dalam 9 move, di mana king terpaksa pergi ke F1. Sekiranya king ke H1 ataupun ke G1, kita ada checkmate in 1, iaitu rook E1 diikuti dengan checkmate. King F1, pawn G2 check, king F2 menyerang rook, rook H3 dengan tujuan untuk rook ke H1 dan juga promote pawn menjadi queen, dan juga membuka diagonal untuk bishop pergi ke D4 check menyerang king. Dan di sini terlalu banyak sangat serangan yang boleh dilakukan oleh hitam terhadap putih. Sekiranya permainan diteruskan dengan bishop ke C2, kita ada bishop D4 diikuti dengan check, memaksa king ke E1, pawn promote menjadi queen diikuti dengan check, king ke D2 dan seterusnya. Bishop C3 adalah checkmate dalam satu move. Ini adalah satu taktik yang menarik daripada Grandmaster Garry Kasparov, di mana beliau memilih untuk sacrifice satu queen untuk satu pieces saja, namun positional ataupun position adalah milik hitam. Memang saya tak sangka satu sacrifice ini, kali pertama saya melihat sacrifice satu queen ditukarkan dengan satu pieces hanya untuk menguasai permainan. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian daripada saya, Coach Silahuddin, dan pada korang yang baru pertama kali datang ke YouTube channel Taming Sari Chess Management, saya harap anda boleh tunjukkan sedikit sokongan anda kepada dunia percaturan dengan klik butang subscribe di bawah, dan kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang, serta terima kasih kerana menonton.